Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih, bertahlil dan bertahmid. Mudah-mudahan dengan apa yang kita ungkapkan ianya akan menjadi ganjaran apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita ungkapkan dan apa kita katakan pada malam ini tak sampai 5 minit pun, ianya akan menjadi salah satu daripada bantuan kita apabila kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti, insya-Allah. Tuan-tuan, rasa lama tak mai surau ni. Lama juga noh. Ada urusan, beberapa urusan tak boleh nak mai, nak duduk bersama dengan jemaah, rindu. Dia lama sekali tak jumpa, dia jadi rindu. Kan? Kita pun lama-lama kena tinggal bini, dia rindu. Lama-lama sekali tak mai ke surau, tak jumpa dengan jemaah sama-sama kita ni pun, dia jadi rindu juga. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Hadirat tak tahulah mai ke tak. Hadirin ada depan mata ni. Hadirat tak tahu, tak nampak. Tuan-tuan, hari ini insya-Allah kita tengok satu hadis yang telah didatangkan ataupun diriwayatkan
oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Darda. Abi Darda nama sebenarnya iaitu Uwaimir bin Zaid bin Qais, yang kita selalu duk dengar kadang-kadang tu dalam radio, kadang-kadang tu dulu keluar dalam televisyen satu ketika dahulu, yang mereka kata hadis yang diriwayatkan oleh Abi Darda tentang solat sembahyang 5 waktu. Ingat tak? Yang dapat menghapuskan dosa, seumpama Nabi sebut siapa yang sembahyang 5 waktu seolah-olah dia mandi sungai yang mengalir di depan rumah dia sebanyak 5 kali sehari semalam. Hadis tu yang masyhur, yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Darda. Tapi nama sebenar dia, nama dia Uwaimir bin Zaid bin Qais, seorang sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga di antara perawi hadis yang asal dia daripada puak-puak Ansar yang berada di Madinah. Ulama kata dia meriwayatkan lebih kurang 179 hadis yang telah diriwayatkan oleh Abi Darda ni, ataupun dikenali dengan nama sebenarnya Uwaimir, tapi lebih masyhur dengan panggilan Abi Darda. Yang mana yang Abi Darda tadi ni wafat di Damaskus, Jordan pada tahun 32 Hijrah. Antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji Abi Darda ini di antara sahabat yang paling handai sekali dalam memacu ataupun dalam menunggang kuda. Dia antara tentera yang hebat dalam peperangan apabila berkuda. Dia antara sahabat-sahabat lain ada. Kalau Sayyidina Mu'az ibn Jabal, Nabi kata kat dia, dia ni bahagian yang dia paling alim, iaitu dalam memahami tentang perkara yang halal dan haram. Yang tu Mu'az bin Jabal. Sahabat-sahabat Nabi dia ada kepakaran tertentu dia. Sama juga kita pada hari ni pun. Tak boleh seorang tu dia nak jadi dia pakar semua. Tak ada lagi, payah nak jumpa. Dia pakar komputer, dia tak reti bab lain. Dengan sebab tu kadang-kadang tu kita duk pesan dah, jangan duk buat pandai-pandai sangat. Dia kadang-kadang dia pakar kereta, duk pergi kira nak buat kapal terbang. Itu yang jadi kadang-kadang tu terempas sana terempas sini tu. Kadang-kadang hilang sana hilang dalam radar, tak boleh nak baca tu. Sebab apa? Sebab duk buat pandai-pandai. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Hadis ni diriwayatkan daripada Abi Darda, Anil Ammash an Syahr bin Hawshab an Darda an Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulqa ala ahli an-nar al-ju' hatta ya'dila ma hum fihi min al-'azab fayastaghithuna bit-ta'am fayughathuna bit-ta'am ad-dhari'i la yusminu wa la yughni min ju' fayastaghithuna bit-ta'am fayughathuna bit-ta'am dhi ghussatin فيذكرون أنهم كان يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب فيرفع إليهم الحميم بالكلال بالحديد فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم وإذا دخلت في بطونهم قطعت ما في بطونهم فيقولون ادعوا خزنة جهنم قال فيدعون خزنة جهنم أن ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب فيقولون أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال قال فيقولون ادعوا مالكا فيدعون مالكا فيقولون يا مالك ليقضي علينا ربك فيجيبون إنكم ماكثون قال الأعماش
umbitu anna baina du'aihim wa baina ijabati malik iyahum alfa amin. Qala fayaqulun ud'u rabbakum fala ahada khairun min rabbikum fayaqulun rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin rabbana akhrijna minha fa inna udna fa inna zalimun. Qala fayujibu ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Qala fa inda dhalika yai'asu min kulli khair atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Darda. Dia nak bagi tahu pada kita tentang apa tuan-tuan? Kita tengok perangai orang yang mana yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi dia neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mai cerita dekat kita apa yang berlaku kepada orang yang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok hari ini, mudah-mudahan akan ada satu perasaan dalam diri kita, akan ada satu rasa dalam diri kita untuk kita nak buat betul-betul di atas dunia Allah SWT ni. Kita nak ambil peluang yang Allah SWT nak bagi kepada kita pada hari ini, guna sebenar-benarnya. Mudah-mudahan kita bukan di kalangan orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa li'auzubillahi min dzalik. Sebab apa? Hadis ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulqa ala ahli an-naril ju'. Ahli neraka apabila mereka dimasukkan ke dalam neraka atas sebab-sebab maksiat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setiap daripada mereka Allah Subhanahu wa taala campakkan pada diri setiap ahli neraka ini dengan kelaparan, al-ju'. Mana kata dia lapang, lebih lapang apabila dia duduk di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa cukup lapang dalam perut dia. Kemudian hatta ya'dila ma hum fihi minal azab. Nabi sebut kepada kita yang kelaparan yang dialami oleh ahli neraka, yang mana yang suka buat maksiat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, mereka ini kelaparan yang Allah Subhanahu wa taala campakkan dalam diri mereka setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni. Allah Subhanahu wa taala bagi berdasarkan daripada yang setimpal dengan apa yang mereka buat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, fayastaghisuna bit-ta'am. Bila rasa lapar, duduk dalam neraka lagi, panas dan sebagainya, depa rasa lapar, perut dah merobak satu macam dah. Fayastaghisuna bit-ta'am. Depa minta dengan makanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebut kepada kita, fayughasuna bit-ta'amin dhari'. Allah Subhanahu wa taala bagi kepada mereka, oleh kerana mereka lapar, Allah Subhanahu wa taala sediakan makanan kepada mereka min dhari'in, daripada satu bentuk makanan yang berduri. Dahlah lapang perut, Allah SWT bagi lapang, betul-betul lapang, kemudian minta pula makanan, bagi makanan yang berduri, yang mana makanan ni la yusminu wa la yughni min ju'. Dalam ayat Quran pun sebut makanan yang tidak menggemukkan, la yusmin, yang tidak menggemukkan, wa la yughni min ju', dan juga tidak mengayakan daripada kelaparan tadi tu. Mana kata dia makan benda tu tidak akan mengenyangkan diri dia. Dia nak makan macam mana? Dahlah dalam keadaan yang lapar, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bagi satu makanan yang dinamakan sebagai dhari', iaitu makanan yang berduri, yang mana makanan ni tak boleh langsung depa nak rasa nak makan buah dalam perut. Makanan berduri nak buah dalam perut macam mana? Ni yang dikatakan balasan orang ahli neraka ni. Kemudian oleh kerana mereka lapar lagi, tak boleh nak makan lagi, minta makanan, mai pula dengan makanan yang berduri.
fayastaghithuna bil ta'am, minta pula makanan kali yang kedua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut kepada kita fayughathuna bil ta'ami dhi ghussatin. Nabi sebut mereka ini akan diberikan, akan didatangkan dalam bentuk makanan yang mana makanan ni bil ta'am zi ghussatin, kalau kita makannya lekat dekat rengkung kita. Bagi makanan bila makan lekat kat rengkung pula. Tuan-tuan, dahlah minta dalam kelaparan, minta mula-mula bagi makanan yang berduri, tak boleh nak makan, lapar lagi, minta pula mai makanan yang bila makan lekat kat rengkung. Depa telan, tiba-tiba lekat kat celah rengkung depa. Kemudian mereka kata apa? Fayadhkuruna annahum kana yujizuna al-ghussasa fid dunya bisyarab. Dia kata di sini Nabi sebut kepada kita oleh kerana mereka minta dengan makanan yang Allah Subhanahu Wa Taala mainkan, datangkan dalam bentuk yang bila makan lekat terus kat rengkuh ni, mereka duk teringat apabila berlaku, bila makan apa-apa dekat dunia ni, mereka ingat bila makan maka mereka akan minum, benda tu akan lepas bi. Fayazkuruna annahum kanu yujizunal ghussasa fid dunya. Kat dunia mereka kata kalau makan apa-apa, kalau lekat saja dekat rengkung, ambil pi bubuh ayak bisyarab, minum ayak, maka akan lepas turun sampai ke perut. Mereka duk teringat macam tu. Jenis orang kata, yang kata ahli neraka tadi ni, bila Allah SWT bagi makanan lekat kat rengkung, cari pula ayak. Sebab mereka duk ingat mereka duduk dekat dunia, padahal ketika itu mereka berada di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Fayastaghithuna bisyarab. Bila mereka duk ingat kata, oh dulu aku atas dunia kalau kata lekat saja aku akan minta ayak, kan, duk gelepak minta kat ayak kat bini. Sebab apa? Sebab terlekat, bini akan bagi. Gelepak kadang-kadang ambil nasi bubuh weh. Tengok depa minta apa? Fayastaghithuna bisyarab, minta pula dengan minuman. Fayurfa'u ilaihim alhamimu bikalalibil hadidi. Maka Nabi Muhammad SAW sebut kepada kita, diangkatkan kepada mereka, diberikan kepada mereka, dibawakan kepada mereka al-hamim, iaitu ayak yang sedang mendidih, yang dikatakan sebagai al-hamim. Ayak, setengah daripada ulama kata ayak menafsirkan, kata di sini al-hamim itu iaitu ayak yang sedang mendidih. Ada setengah daripada ulama kata iaitu air daripada cairan daripada tembaga yang mendidih. Itu yang dikatakan al-hamim. Nak minum sebab apa? Rasa lekat kat rengkung, tiba-tiba bawa mai dengan ayak yang mendidih. Tuan-tuan cuba bayangkan, duduk kalau dalam syurga tak ada masalah, minta apa saja yang kita niat, apa yang kita nak dia mai, kan? Nak apa? Buah anggur dia turun mai, petik saja. Buah apple dia buat mai. Buah apa jenis pun kita minta. Dalam ayat apa? Dalam Al-Quran sebut kepada kita apa saja yang kita niat, ketika mana dalam syurga Allah SWT akan utuskan, akan hantarkan kepada kita. Tapi sebaliknya, apabila kita di dalam neraka, wala'udzubillah, bukan kita lah, orang lain tak mau, kita tak mau sebut orang lain, kan? Apabila seseorang tu duduk dalam neraka, minta kepada Allah SWT apa yang diminta, apa yang dia berhajat, Allah bagikan dengan benda yang sebalik dia. Minta ayak, Allah SWT bagi dengan ayak yang mendidih. Kemudian ayak tu pula bil kalali bil hadid, ayak itu yang dicakokkan dengan cakok yang dibuat daripada besi. Kalalib ni tuan-tuan bisa tengok tak daging hak kita duk cakok kat atas tu, hadid dibuat daripada besi, benda tu hak kita cakok daging, orang duk cakok, duk jual daging tu, kalalib Arab panggil. Ayak tu dicakokkan dalam bekas tu, kemudian disuar masuk dalam perut seseorang ahli neraka tu. Dahlah lapang, minta bagi dengan makanan berduri, tak boleh nak makan, lapang lagi, minta Allah SWT bagi dengan satu makanan yang lekat kat dalam rengkung.
Makan tu lekat kat rengkuh, duk teringat kata atas dunia. Bila kata kita lekat apa-apa, minum ayak. Minum ayak, Allah SWT sediakan pula dengan ayak yang dibuat daripada tembaga yang dihancurkan, ataupun tembaga yang dicairkan. Minum-minum tu tuan-tuan pula dah bil kalali bil hadid, bawa masuk sekali dengan yang kata yang tajam tadi tu, bubuh dalam mulut, tarik dia, rentak, keluar habis semua urat-urat perut tuan-tuan. Cuba bayangkan tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Fa iza danat, Nabi sebut pula, fa iza danat min wujuhim syawwat wujuhahum, dan apabila bekas tu hak nak minum tadi tu didekatkan dengan muka, maka muka tu akan terbakar, muka akan jadi rentung, muka itu akan dibakarkan, baru dekat dengan muka saja, bukan suruh minum. Ni yang katakan ayat tadi ni, ya Allah Subhanahu Taala sediakan bagi ahli neraka. Kemudian Nabi sebut lagi, wa idza dakhalat fi butunihim qatta'at ma fi butunihim, apabila ayat tadi masuk saja dalam perut, dahlah kena tarik dengan kalalib, kemudian masuk dalam perut, apa saja isi-isi perut, qatta'at ma fi butunihim, akan terputus, akan hancur apa segala yang ada dalam perut seseorang tu. Tuan-tuan, sebab apa kita baca hadis ni? Nabi nak bagi tahu kat kita pasal apa? Allah SWT pesan kepada Nabi nak suruh buat apa? Baca ni hadis ni. Malam ni kita buat main sebab apa? Sebab untuk sama-sama kita memperingati diri kita masing-masing tuan-tuan. Biarlah malam ni hak selalu dah duk main, memang tiap-tiap hari duk main dengar ustaz kuliah, memang tiap-tiap hari dia punya jadual pukul 8 ni, lepas pada maghrib sampai ke isyak, memang dia sentiasa duduk dengan ustaz. Tak apa, alhamdulillah, hak tu yang kita nak. Tapi yang kalau boleh, yang kita nak bagi dengar kot luar ni, biar mereka rasa sikit benda ni, benda akan berlaku. Kadang-kadang kita tak biasa dengar benda ni, kita tak biasa dihidangkan benda-benda macam ni. Nabi utus basyiran wa nadhira, bagi berita yang baik, cerita tentang syurga, bagaimana ayat mengalir bawah syurga, bagaimana bila masuk dalam tu dilayan dengan bidadari yang cantik, bila tengok qurratul ain, sejuk mata memandang. Kemudian dalam syurga minta apa saja dengan niat kita, maka Allah SWT akan berikan. Tak penat, tak lelah duduk dalam syurga. Wa nadhira, dan Nabi juga diutuskan kepada kita untuk bagi berita, untuk cerita dekat kita dengan berita-berita nadhir, berita-berita yang nak menggerunkan kita, berita-berita sebagai peringatan kepada kita. Kadang-kadang sekali-sekala kena juga ambil benda-benda macam ni, nak bagi apa? Nak jaga diri kita. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Fayaqulun, maka mereka sebut sama-sama, mereka pandang kiri kanan, tengok, hang pun kena macam tu, aku pun kena macam ni, lapak perut, bagi makanan yang tak boleh nak makan, lepas tu pula minta lagi, dapat pula makanan yang lekat kat rengkung. Bila lekat kat rengkung nak minum ayak, buat ayak pula yang mendidih, pecah perut-perut semua. Maka mereka sama-sama mereka kata, ud'u khaznata jahannam, aku tak larat dah, kami tak larat dah macam ni, tolong Sat bawa mai kat kami penjaga bagi neraka jahannam ni, iaitu malaikat Zabaniyah. Panggil Sat bawa mai kat kami, dia tak larat dah nak tahan azab ni. Maka mereka pun berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun sebut, fayad'una khaznata jahannam, maka mereka pun panggil in charge ataupun penjaga ataupun supervisor bagi yang duk menjaga neraka jahanam. Tolong panggil Sat, kami dah tak larat nak tanggung dah. Anid'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal azab, tolong Sat, malaikat bagi tahu dekat penjaga khaznata jahannam ni, yang dikatakan sebagai in charge bagi neraka jahanam, tolong Sat doa kepada Tuhan kamu supaya yukhaffif anna, minta sangat-sangat tolonglah kami, ringankan sikit azab kepada kami, yauman minal azab, walaupun hatta sehari pun tolonglah, dah tak larat dah kami nak tanggung ni, tolong Sat bagi tahu kat malaikat.
fayaqulun, maka malaikat-malaikat yang menjaga dengan neraka Allah Subhanahu taala tadi sebut kepada mereka, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat, awak sebelum ni tak ada ke? Malaikat tanya, tak ada ke? Ta'tikum rusulukum, yang kami ataupun Allah Subhanahu taala utuskan kepada kamu rasul-rasul bil bayyinat, dengan keterangan-keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala, tak ada ke? Hak yang kami utuskan kepada kamu rasul yang untuk nak bagi tahu tentang apa itu azab neraka, apa itu syurga, apa itu yang dikatakan sebagai dosa dan pahala, tak ada ke? Tak adakah al-ulama warathatul anbiya? Tak adakah al-ulama yang mai duk cerita dekat hangpa punya surau tentang azab-azab yang akan diterima oleh orang yang akan buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tak adakah? Malaikat pakat tanya, tak adakah tuan-tuan guru, ustaz-ustaz mai duk baca tafsir dekat hangpa punya tempat, yang mai duk baca tentang hukum fiqh halal haram, yang mai duk mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mai duk cerita tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat, tak ada ke? Ni malaikat tanya kepada mereka yang menghuni neraka. Qalu, maka mereka menjawab, bala, bahkan ada benda ni. Takkan tak ada? Surah Husna ni sepanjang bulan, tidak, setiap malam penuh. Masjid, kita buka scroll naik semua, masjid-masjid di Pulau Pinang ni boleh kata ada lebih kurang 100 lebih, campur dengan surau 124 ada kot, lebih 200 lebih. Semua, setiap masjid ada ustaz, ada setiap hari dia, setiap pengajian duk cerita tentang hukum-hukum yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap masjid ada. Malaikat tanya, tak ada kah? Dia poli. Qalu bala, maka mereka menjawab, bahkan ada benda tu, kat tempat kami ada. Setiap kali malam Jumaat pun ada ustaz mai, apa-apa hari perayaan, apa-apa keramaian, apa semua hari kebesaran Islam, semua ada. Tiap hari boleh kata ustaz duk main mengajar, tapi kami yang tak pi. Maka malaikat pun sebut, qalu fad'u wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Malaikat sebut dengan nada yang menyindir bagi mereka ini, fad'u, tak apa, hampa try doa, fad'u, doa, silakan berdoa. Wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Dia kata melainkan doa bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang dimasukkan, orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ini, illa fi dhalal, melainkan kalau doa pun mereka ni tetap dalam kesesatan. Malaikat suruh depa doa, silakan. Malaikat kata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, fayaqulun, maka oleh kerana depa rasa orang-orang yang menjaga, malaikat-malaikat yang menjaga neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala ni tak mampu untuk menolong mereka. Dengan perasaan mereka rasa mereka ni hebat, duk bawa lagi perasaan yang duk atas dunia ni, duk rasa hebat duk atas dunia Allah SWT ni daripada dulu lagi kan, pangkat besar, ada gelaran dan sebagainya, duk rasa mereka kerja besar, gaji besar, bawa perangai ni lagi dekat dalam api neraka nanti. Mereka kata, ud'u malikan, hampa ni tak boleh buat kerja, tak boleh langsung nak membantu kami. Ud'u malikan, panggil malaikat Malik yang menjaga neraka, yang ketua bagi malaikat yang menjaga neraka, tolong panggil buat maisan. Fayad'una malikan, maka malaikat Malik pun dipanggil dan datang kepada mereka. Fayaqulun, maka mereka pun mengatakan kepada malaikat Malik, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai malaikat Malik, dia kata, liyaqdi alaina rabbuka, tolong saat hampir minta kat Tuhan hang ni suruh selesaikan kami. Kalau nak kami mati hari ni, bagi mati terus. Tak mau dah hidup dalam keadaan macam ni, dengan keadaan lapar,
dah lah lapar, bayi hantam dengan buah lekat kat rengkung, bagi pula ayak, minum, kena cabut perut, hancur habis semua apa yang ada dalam perut ni. Kemudian panggil malaikat Malik, suruh minta doa kat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau nak matikan kami, matikan terus, kami dah tak tahan dah dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala ni. Fayujibuhum, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, maka dijawab oleh malaikat Malik kepada mereka, innakum makithun. Dua perkataan, innakum makithun, hampa akan duduk dalam keadaan macam ni, duduk dalam keadaan macam ni. Malaikat Malik mai kata dua perkataan, innakum makithun, hampa macam ni lah, duduk macam ni. La yamut fiha wa la yahla, la yamutu fiha wa la yahya. Dalam Quran pun ada sebut ayat ni, la yamutu fiha wa la yahya, duduk dalam neraka seolah-olah la yamut, duduk tak mati, kena azab gila-gila punya tapi tak mati dalam neraka, wala yahya, dan juga tak hidup. Dia duduk macam tu kehidupan mereka, nak kata hidup pun tak, nak kata mati pun tak. Innakum makisun, malaikat Malik kata kepada mereka. Kemudian seorang perawi yang bernama A'mash, dia kata, qala al-A'mash umbitu anna baina du'aihim wa baina ijabati Malik iyahum al-fa'am. Aku telah dikabarkan ataupun aku telah diceritakan bahwasanya anna baina du'aihim, antara doa mereka yang ahli neraka tadi dan juga jawapan daripada malaikat Malik itu ialah selama setahun lama dia. Yang mereka duk minta suruh malaikat Malik mai, mereka tanya kepada malaikat Malik, yang mereka duk panggil, nak panggil malaikat Malik tu, doa ihim, nak panggil suruh malaikat Malik mai kat mereka tu, makan masa selama setahun, nak tunggu jawapan daripada malaikat Malik saja. Setahun. Dia kata di sini, iyahum alfa'amin, 1000 tahun, alfa'amin, 1000 tahun. Sana satu hari sana sama dengan 1000 tahun di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. 1000 kali dengan 1000. Kira ni ya, tak kira kita matematik jam, tak maaf. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, fayaqulu ud'u rabbakum fala ahada khairum min rabbikum. Maka mereka ni sama-sama duk tengok kiri kanan, aku kena macam ni, hang pun kena macam ni, aku pun dah tak larat dah. Jom kita pakat-pakat ud'u rabbakum, kita pakat panggil Tuhan kita. Sebab apa? Fala ahada khairum min rabbikum, tak ada pun seorang yang terlebih baik daripada Tuhan kita. Baru depa teringat Tuhan. Lepas daripada diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baru mereka teringat, oh rupa-rupanya kita ada Tuhan. Kita ada Tuhan yang mana yang selalu melakukan kebaikan kepada kita. Ni yang dikatakan ahli-ahli neraka tadi. Fayaqulun, maka mereka mengatakan, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana, wahai Tuhan kami, ghalabat alaina shiqwatuna, kami masa di atas muka bumi kamu ni, ya Allah, kami ni telah dikuasai oleh kejahatan, sehingga kami ni wa kunna qauman dhalin, sehingga kan kami ni duduk dalam satu kaum dhalin, yang tersesat, yang tersasar daripada tujuan yang asal. Beritahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, depa mengaku terus, kami memang duduk atas dunia ni, kami duduk buat maksiat, kami duduk atas dunia ni, kami memang teruk, kami duduk atas dunia ni, kami zalim kepada orang lain, kami duduk atas dunia ni, kami kejahatan yang menguasai kami, sehingga kami tak melakukan ketaatan kepada kamu, wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Allah, ya Tuhanku, minta pula Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami daripada neraka, fa in udna fa inna zalimun, dan sekiranya kami ni dikembalikan ataupun kami ni buat balik melakukan maksiat seperti mana kami lakukan sebelum ni, nescaya kami ni di kalangan orang yang zalim. Minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka Allah Subhanahu Wa Taala jawab kepada mereka. Nabi Muhammad SAW cerita pada kita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayujibuhum. Allah Subhanahu Wa Taala jawab kepada mereka, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Hampa duduklah dalam keadaan yang hina dina macam tu sampai bila-bila, dan jangan cakap lagi dengan aku. Wala tukallimun. Tuan-tuan, kalau kita tengok hadis ni, tuan-tuan, cukup bagi gambaran untuk kita, cukup dah nak rasa diri kita ni tak payah dah nak ada sikit pun sebesar zarah pun, besar biji sawi pun duduklah hati kita, nak rasa tak apalah, buat dosa kok boleh duduk dalam neraka sat. Kadang-kadang dia ada juga jenis perangai macam tu. Tok Lebay 3 suku, dia kata Allah SWT dah buat kat kita kan, dah buat syurga dengan neraka. Kita rasa api lah sat neraka, nanti kita masuk dalam syurga. Ada juga jenis biang tak ada walaupun sikit sebesar biji sawi pun dalam diri kita untuk nak terai duduk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna dzalika yai'asu min kulli khair. Maka ketika itu mereka yang dikatakan sebagai penghuni api neraka ini, mereka dah menyesal dan mereka dah rasa putus asa daripada setiap kebaikan yang mereka doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, apa yang boleh kita ambil daripada istifadah ataupun faedah daripada hadis ni kita bawa hari ni, yang kita baca pada malam ni? Yang pertamanya, tuan-tuan, kok mana pun peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada kita pada hari ni, tolong jangan sia-siakan. Sebab apa? Sebab lepas ni tak ada dah peluang yang kedua yang akan kita dapat lagi. Kita hidup hari ni, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat kebajikan, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat ketaatan kepada Dia. Mana kata kita ambil peluang ni, sebab apa? Kita takkan kembali dah di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Fa in udna fa inna zalimun. Kalau kami kembali, kami tak mau dah buat maksiat-maksiat ni, kami nak tinggal dah, kami tak mau dah zalim dan sebagainya. Tak. Allah SWT kata ikhsau fiha wa la tukallimun. Duk dalam tu, jangan cakap dah dengan aku. Ini yang kita takut. Tuan-tuan, mudah-mudahan hadis ni kita boleh dapat kita gunakan untuk diri kita sebagai muhasabah, kemudian kita sampaikan kepada sahabat-sahabat yang tidak dapat bersama dengan kita pada malam ni. Kita sambung hadis kita. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'd qala haddatsana Bashar bin Mafdal an Abdullah bin Uthman bin Khaythim an Sa'id bin Jabir an Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil bayad min ath-thiyab liyalbisaha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khiyari thiyabikum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah melaporkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, alaikum bil bayadi minas thiyab, hendaklah kalian berpakaian yang berwarna putih. Kalian yang masih hidup hendaklah memakai pakaian yang berwarna putih. Dan kitab kita tulis, pakaikan kain kafan yang berwarna putih juga bagi mereka yang telah meninggal dunia. Wa kafinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum. Kerana sesungguhnya pakaian yang berwarna putih ini ialah min khairi thiyabikum, iaitu pakaian yang terlebih baik ataupun sebaik-baik pakaian untuk kalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, kita ni disunatkan untuk pakai dengan pakaian yang berwarna putih. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warna kesukaan dia iaitu berwarna putih. Kemudian ada dalam kitab lain warna selain warna putih. Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Anas pernah menyebut dalam hadis dia yang lain, Nabi suka kepada warna yang warna hijau. Yang tu warna yang Nabi suka. Yang pertama warna putih, yang kedua warna hijau.
Ustaz ajak ni, warna putih, warna hijau Nabi suka. Selagi mereka kata lain, mereka duk ingat kau lain. Kita bagi tahu yang Nabi suka. Sayyidina Ibnu Hajar dalam kitab dia Tanbihul Akbar, dia kata warna hijau itu adalah lebih afdal daripada warna-warna yang lain selepas daripada warna putih. Yang tu yang kita jumpa. Ibnu Hajar dalam kitab dia Tanbihul Akbar, dia kata apa? Warna hijau adalah warna yang lebih afdal daripada warna putih dan juga selain daripada warna-warna lain. Mana kata warna putih yang pertama Nabi suka pakai, yang kedua warna hijau yang terlebih afdal. Setakat ni tak jumpa lagi warna biru, warna merah tak ada lagi nah. Tak jumpa. Tolong try cek cari. Kalau ada tak ada masalah. Antaranya Imam Al-Baihaqi juga pernah, yang ni ada sikit. Imam Al-Baihaqi dia kata Nabi pernah berpakaian yang berwarna kemerah-merahan. Lega. Yang berwarna kemerah-merahan pada hari raya kadang-kadang Nabi pakai, dan juga pada hari-hari Jumaat. Ada juga kadang-kadang yang mengikut daripada Imam Al-Baihaqi, dia kata Nabi pernah pakai pakaian yang berwarna kemerah-merahan. Sebut kemerah-merahan, bukan warna merah. Sebab apa? Sebab kita dah baca sebelum ni, kebanyakan ulama dan hadis, berdasarkan hadis Nabi pun, dia pesan tak boleh nak pakai baju yang warna merah terang sangat. Merah macam depa raya. Senang cerita. Yang depa duk raya kan, depa pakai baju warna merah macam tu. Tak boleh. Sebab apa? Sebab makruh tahrim. Setengah daripada ulama menyatakan warna merah terang sangat. Adapun kalau merah yang dinyatakan, ada setengah ulama kata merah keoren-orenan, ataupun merah warna darah ikan. Yang tu tak apa. Bukan kata haram terus nak pakai tu, bukan kata haram. Cumanya lebih kepada makruh sebab dia ada larangan. Baik. Yang tu antara dia. Antaranya lagi apa yang kita boleh ambil daripada hadis ni, iaitu ulama sebut kepada kita sunat pada hari raya ataupun sunat pada setiap hari Jumaat untuk kita berpakaian warna putih selain daripada warna-warna lain pada hari Jumaat. Yang tu antara sunat dia. Sunat pada hari raya kita berpakaian dengan warna-warni. Warna-warni dia beza hari raya warna-warni. Tapi kalau hari raya jatuh pada hari Jumaat, baju warna apa kita nak pakai? Ini jenis teka-teki pula kita main malam ni. Sebelum nak tidur kita main teka-teki Ustaz. Faham tak? Kerut dari semua. Hari Jumaat, hari raya jatuh pada hari Jumaat, baju warna apa kita kena pakai? Baju warna hijau. Cari pasal semua tu. Baju warna baju putih juga, tapi baju putih yang baru. Itu sikit lah, selingan sikit, iaitu sunat kita. Lebih afdal kita pakai baju warna putih. Baik. Hadis yang seterusnya, mana duduk ni? An Habib bin Abi Thabit an Maimun bin Abi Shabib an Thamurah bin Jundub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilbisu bayada fa innaha atharu wa atyabu wa kaffinu fiha mautakum. Masih lagi dalam bab pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut kepada kita ilbasu bayada, pakailah pakaian yang berwarna putih. Sebab apa? Sebab ia lebih suci dan juga lebih baik. Pakaian ataupun pakaikanlah fa inna atru wa atyab wa kaffinu fiha mautakum, dan pakaikanlah kain kafan padanya, pada orang yang meninggal dunia itu, mautakum, apabila mereka, seseorang daripada mereka itu telah meninggal dunia. Ini Nabi Muhammad SAW sebut kepada kita benda yang terbaik, iaitu pakaian yang berwarna putih. Kita tiga jenis kan pakaian kita atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Lahir-lahir pakai warna putih dah.
orang bubuh kita dalam lampin kan, bubuh-bubuh warna putih, duduk atas muka bumi Allah SWT, banyakkan dengan baju yang berwarna putih. Jubah Nabi Muhammad SAW, dia minat pakai jubah yang berwarna putih. Kita sunat pakai warna putih, selalu pakai. Cuma kita hari ni, saya dia kata ustaz tu pun duk pakai baju warna lain, duk pakai warna putih. Dia apa orang Melayu kita jenis macam tu. Jo ustaz jenis tak ada baju, duk pakai baju tu ya. Dia main baju putih. Jadi kena tukar-tukar lah juga kan style kita. Dan juga mati pun kain kafan sunat berwarna putih. Cumanya kalau kain warna lain tak apa, tak ada masalah. Sunat dia dan lebih afdal warna putih. Kotlah dia tu jenis orang semangat perjuangan apa dan sebagainya, kita nak bubuh bendera Malaysia ke kat dia, tak ada masalah kan. Nak balut dengan bendera Malaysia, kain warna hitam ke kain warna merah apa, tak ada masalah. Tak ada kain sangat dah. Cuma sunat dan lebih afdal dia, dan Nabi sendiri suruh, iaitu berwarna putih. Asal daripada hadis ni. Qala haddatsana Ahmad bin Munay qala haddatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah qala haddatsana Ubay an Mus'ab bin Shaybah an Safiyah bin Shaybah an Aisyah qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata ghadatin wa alaihi mirtun min sya'ri aswad. Pada suatu pagi, Sayyidina Aisyah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah dia, dan beliau memakai pakaian yang diperbuat daripada bulu yang berwarna hitam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kadang-kadang pakai baju yang berwarna hitam. Nabi kebanyakan dia memang minat pakai dengan baju yang jenis berbulu. Baju yang kadang-kadang pakai itu rasa kasar. Sebab apa? Sebab dia nak rasa hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia tak mau hidup dengan bermewah. Tapi Nabi tak tolak. Sebab sebelum ni pun kita biasa baca, dia biasa pakai baju daripada kain yang buat daripada yang lincin, kain yang dibuat, yang diberi daripada, yang dibeli, yang ditukar dengan 24 ekor unta. Nabi biasa pakai. Mana kata bukan Nabi tak pakai, cumanya Nabi tak berminat. Nabi suka pakai dengan baju-baju yang kain dia kesat-kesat sikit. Supaya apa? Supaya Nabi rasa diri dia tu tak sehebat orang lain. Boleh mendatangkan riak kepada dia. Sebelum ni pun kita dah baca doa. Bila Nabi pakai baju, Nabi bacakan doa tu. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Yang seterusnya hadis daripada Al-Mughirah qala haddatsana Yusuf bin Isa qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Yunus bin Abi Ishaq an abihi an Sya'bi an Uzbah ibn al-Mughirah bin Sya'bah an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dayyikatal qummain. Bahwasanya Mughirah bin Syu'bah beliau berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memakai jubah ala Romawi yang sempit di kedua-dua tangannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah pakai dengan baju yang dibeli di negara Rom ataupun yang dibuat daripada negara Rom. Yang ni memang baju yang terbaiklah juga di antara baju terbaik yang ada pada simpanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga pada masa tu Rom ni belum lagi ditakluk oleh Islam. Maka nak nyatakan daripada hadis ni keharusan seseorang itu untuk nak memakai pakaian yang telah ditenun oleh orang yang bukan Islam. Harus kita nak beli baju jenis Nike ke, jenis-jenis apa, dia Dora, bukan orang Islam buat. Ni keharusan dia. Sebab apa? Nabi pun biasa pakai jubah yang dibuat daripada negara Rom satu ketika dahulu. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, apa yang kita boleh ambil daripada pakaian-pakaian Nabi ni, antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia suka pakai baju yang buat daripada bulu yang kesang. Tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kadang-kadang ada juga kain lincin orang bagi dekat dia, kain linen dan sebagainya, tapi Nabi dia lebih suka pakai dengan kain yang kasang. Sebab apa? Sebab bila pakai benda-benda yang murah ataupun benda-benda yang tidak hebat, dia akan menjadikan diri seseorang itu lebih tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya Nabi Muhammad SAW dia suruh kita perbanyakkan memakai pakaian yang dibuat daripada yang berwarna putih.
Sebab apa? Sebab antara sunnah Nabi Muhammad SAW, dia suka pakai dengan pakaian yang berwarna putih di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sikit lagi kita tengok babi ma jaa fi 'aish Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babi ma jaa fi 'aish Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini depa mula, dia ustaz baca babi. Boleh baca babi tak? Saya duk kata pula, ustaz tu mai duk cakap babi apa dalam surau dan sebagainya. Tak. Kita ajak lah. Hari ni kalau jumpa, sebab kita akan jumpa banyak dalam kitab Arab. Kalau baca, tuan-tuan buka kitab Arab, dia akan jumpa babu as-salah. Mana kata dia nak cerita pasal bab semayang. Babu taharah. Kan kita buka kitab Arab, mula-mula babu taharah. Tok guru dia akan baca ai haza babut taharah. At-tahah roti. Baris bawah pula. Kadang-kadang kita boleh baca dengan, kalau tiba-tiba tok guru tu dia saja nak teh, dia baca dengan baba majaa fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita kata sesat ke? Dah. Ataupun dia main-main, dia duduk atas kursi, dia kata babi taharati. Kita yang tak biasa mengaji, kita akan kata, ya, tok guru tu duk mencarut, duk sebut babi pula dalam surau dan masjid dan sebagainya. Padahal kita yang tak mengaji. Malam ni dapat 3 pun tak apa dah. Kalau kata babu, tok guru mana-mana pun, siapa-siapa dia baca dengan babu majaa. Contoh dia dalam ni, babu majaa fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia panggil sebagai khabar mubtada mahzuf. Tu nak suruh mengaji ya ni. Kita bagi tahu macam tu, sampai macam tu. Nak suruh mengaji ya. Nak mengaji mana kena pergi pondok. Kalau mai duk bagi tahu gitu, mai duk cerita Bismillahirrahmanirrahim, dia ada ba tu, dia perlu kepada ta'alluq, tempat muta'allaq. Kan kadang-kadang kita tengok tok guru pondok dia ajar macam tu. Kadang-kadang seminggu habis masa duk baca bismillah saja. Sebab apa? Sebab dia baca terperinci satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim, ba dia boleh baca 2, satu harful jarin, ataupun boleh baca dengan ba az-ziyadah. Ba tu saja-saja, tambah saja pun boleh baca macam tu. Kemudian ba tu pula, oleh kerana dia huruf jar, setiap likulli jarrin dia kena ada tempat muta'allaq pula. Malam ni kita biar surau husna kita hari ni, biar depa balik pening. Ustaz Samuri mai duk ajak apa ni? Biar nampak sikit macam tu. Dia setiap huruf ba tu dia kena ada tempat muta'allaq. Tempat muta'allaq ni apa? Tempat sangkut dia. Tempat sangkut dia. Mana kata kita buat benda tu, setiap benda yang kita nak buat, contoh dia seseorang tu dia nak pergi ke masjid. Zahaba Muhammadun ilal masjid. Ila tu dia mesti ada tempat sangkut, iaitu pergi. Pergi ke mana? Nampak? Ba tu mesti kena ada tempat dia. B dengan apa? Apa yang aku buat ni? Maka kalau dia nak letak kat depan tu, qara'tu bismillahirrahmanirrahim, aku nak baca Al-Quran, qara'tu bi bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Biar nampak pening sikit hari ni. Kau daim tak apa. Kan? Tu baru bismillah. Bos biji tu. Sebab apa pula sekali baca, ada ustaz dia main terang, dia kata kita boleh baca dengan 7 wajah. 9 wajah boleh, 7 wajah kita boleh baca bismillah ni. Ar-Rahmanur Ar-Rahimu tu kita boleh baca dengan Ar-Rahmana Rahima. Kadang-kadang kita boleh baca dengan Ar-Rahmani Rahimi. Kadang-kadang kita boleh baca Ar-Rahmanu Rahima. Tapi ada 2 wajah kita tak boleh baca pula. Dia pergi ikut tu pula. Tuan-tuan, yang tu insya-Allah kita akan cerita pula lepas ni. Cumanya babu majaa ni sebab apa? Sebab kita buang satu benda mubtada. Mubtada ni benda permulaan. Itu kita duk risau tu, ajak kat surau dia tak ada nak pi. Babu apa mubtada pula tu ustaz ni duk ajak. Dia khabar bagi mubtada yang mazuf. Biar ingat dulu, biar kenal. Yang keduanya kita boleh baca dengan baba. Baba dia ni orang yang kena. Mana kata aku baca bab tentang bab, tu dia jadi maf'ul. Orang yang kena buat, benda yang kena buat, maf'ul dia panggil dalam bahasa Arab kita. Ataupun kita baca dengan babi. Babi sebab apa? Sebab ada jar, huruf jar yang kita buat, iaitu kita kata unzur ila babi majaa.
kita hazafkan unzur dengan ila tu, kita buang, kita tak tepi, kita terus pergi ambil babi majaa fi aisyah tu. Yang tu tuan-tuan, kalau ada peluang kita mengaji lagi insya-Allah. Nah, yang tu kena mendalam sikit. Baik, yang ni dia nak cerita tentang aish, iaitu sejenis roti yang diperbuat daripada gandum. Aish ni roti yang diperbuat daripada gandum. Tuan-tuan, kalau ada kesempatan yang besok pergi ke negara Arab, yang kita tengok kadang-kadang tu roti sepemeluk tu, kadang-kadang tengok besar talam, duduk sebelah makan sebelah. Biasa tengok tak kan, roti hak besar tu, hak Arab tu, yang tu dinamakan sebagai aish. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang aish untuk orang kaya, dia sedap sikit sebab gandum dia gandum yang baik sikit. Ada yang roti subsidi, depa pun ada roti subsidi murah, kasar, kita nak makan pun kadang-kadang tu mengkelan, kan? Sebab apa? Sebab jenis depa beli-beli, depa tabuk ke tepi-tepi jalan, tok ke tepi jalan, tabuk-tabuk, lagi kutip-kutip balik, ambil nak makan. Relax ya, stay Arab ni. Kadang-kadang tu bawa junjung-junjung, jatuh sepoh atas jalan, kutip-kutip-kutip, ketuk-ketuk-ketuk, yang tu dia makan. Atau aish baladi dia panggil. Aish baladi ni orang Melayu kita pun dia nak makan, dia rasa lain sikit lah. Kadang-kadang kita beli hak yang hebat sikit lah, yang 5 RM1. Kalau aish baladi ni 20 RM1 tu dapat 20. Makan tu kalau taruh lama sikit, lebih kurang kita pepak apa nak pepak apa, papan boleh kata kot, dia kerak gitu. Tu yang tu aish baladi. Yang ni aish Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia cerita tentang makanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa di sini? Muhammad ibn Sirin ni dia sebut kepada kita, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin ni dia mustahid mutlak, dan antara orang yang dikatakan sebagai mustahid juga Ibn Sirin, cuma dia tak setaraf dengan 4 mazhab yang besar ramai pengikut, tapi dia punya tahap tu dikatakan sebagai mustahid mutlak je, sama dengan sepadan dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, setaraf, cumanya pengikut dia tak ramai, jadi hilang gitu, senyap gitu ya. Yang dikatakan Muhammad Ibn Sirin, yang masyhur dengan tafsirul ahlam, tafsir mimpi, lil ibni Sirin ni, yang dia masyhur ni. Dia kata apa kepada kita? Dia kata, kunna inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa alaihi thawban mumassyaqani min kitanin fatamakhata fi ahadihima thumma qala bakhin yatamakhatu Abu Hurairah fil katan laqad ra'aituni wa inni la akhiru fima baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah radhiyallahu anha maghshiyan alayya fayaji'ul ja'i fayadha'u rijlahu ala unuqi yara an-nabiyya jununan wa ma bi jununun wa ma huwa illa al-ju'. Dia kata, Muhammad Ibn Sirin, kami ni pernah duduk bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika itu Abu Hurairah dia memakai 2 lapis pakaian mumasyaqqatin min kitan, yang diperbuat daripada kitan. Kitan ni kain linen. Dalam ni dia sebut kain linen ataupun kain hak lincin tu. Kitan hak mahal sikit tu. Ada setengah ulama kata sampai 1 meter RM100 lebih tu. Hari ni punya dia punya harga dia, kain linen, yang mana yang telah dicelup dengan tanah liat merah. Dalam kitab kita ni, dalam buku kita ni, dia tulis tanah liat merah. Ada setengah daripada riwayat yang dicelup dalam za'faran kan, warna kuning, kekuningan sikit tu. Lalu dia kata di sini, Abu Hurairah membuang hingusnya pada satu daripada 2 lapis pakaiannya itu. Dia pakai 2 lapis pakaian yang luar dia tu, yang kata kain 100 meter lebih tu, dia syahingui, dia buat syahingui, dia lap dia punya hidung. Maka sesudah itu beliau berkata, siapa yang kata, Muhammad bin Sirin kata, wah, dia kata, dia terkejut lah, wah, sekarang dia kata Abu Hurairah membuang hingus dia pada kain yang mahal tadi ni, kain linen tadi ni. Padahal dia kata, dahulu aku sampai tersungkur di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kamar Aisyah. Abu Hurairah dia kata, aku dulu pernah sampai tersungkur
antara mimbar Rasulullah dengan bilik Sayyidatina Aisyah adalah disebabkan dengan kelaparan. Dia nak kata apa? Sebelum ni Abu Hurairah pernah hidup pada zaman yang kelaparan, tak cukup makanan pada ketika tu, sehingga kan dia tak cukup tenaga jalan sampai tersungkur di antara mimbar Rasulullah dengan bilik Sayyidatina Aisyah. Lalu dia kata ketika itu datang seorang yang mana yang mai dia pijak leher Abu Hurairah kerana dia sangkakan bahawanya Abu Hurairah ni kena sawan gila babi. Sebab dia jatuh sungkuk dalam keadaan dia duk ketang. Sebab apa? Sebab lapang sebenarnya. Tapi ada seorang daripada sahabat lain mai jijak pula kuat atas tengkok, duk ingat apa? Duk ingat kata kena sawan gila babi. Rupa-rupanya hari ni kan kita tahu satu bentuk petua daripada belah Arab ni, kalau kata orang yang kena sawan gila babi pijak tengkok dia. Sebab apa? Dah betul ni. Saya dia kata je ustaz dia buat main-main pula. Tak, sebab apa? Bila kita pijak kat tengkok dia jadi mulut dia terbuka. Jangan pijak kuat sangat dah. Hampa duk faham kata pijak kuat mati terus anak orang jenuh pula. Ustaz Isamuddin juga kena nanti. Dia kata apa? Akhir sekali dia kata, walhal aku hanya kelaparan. Padahal orang duk sangka dia kena sakit gila babi tu sampai pijak pula tengkok dia. Padahal yang sebenarnya Abu Hurairah ketika itu dia biasa duduk dalam keadaan yang cukup gering, iaitu sampai lapang perut tak cukup, sampai sungkong dekat mimbar Nabi Muhammad SAW, melainkan wa ma huwa illal ju', melainkan aku ni dalam keadaan kelaparan. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebab apa? Sebab apa kalau kita tengok hadis ni sepatutnya cerita pasal Nabi Muhammad SAW, kitab Syama'il Muhammadiyah, tapi tiba-tiba mai duk cerita pasal Abu Hurairah. Hadis ni nak menyatakan, Imam Tirmizi kutip bagi tahu kat kita, menyatakan bahawasanya Nabi Muhammad SAW pernah berada pada zaman yang lebih teruk daripada Abu Hurairah. Dia masukkan cerita pasal Abu Hurairah, makna kata Nabi lebih teruk, biasa teruk lagi daripada Abu Hurairah pada ketika tu. Lepas ni insya-Allah kita akan jumpa, kita akan baca daripada riwayat-riwayat yang luar daripada kitab ni lah, cerita pasal Nabi Muhammad SAW biasa keluar dengan sahabat dia 3 orang. Dia keluar pada zaman ni kelaparan ni, dia keluar tengok-tengok Abu Bakar pun keluar, tengok-tengok Sayyidina Umar Ibn Khattab pun keluar, jumpa Nabi. Yang pada satu masa tu yang selalunya Nabi tak keluar pun. Nabi tak keluar pun pada masa tu. Sepatutnya Nabi masa tu Nabi duduk dalam rumah, tapi tiba-tiba hari tu Nabi keluar. Sebab apa? Nabi lapar sangat, dia nak cari seorang sahabat. Ingat nak pergi tanya Abu Bakar. Tengok-tengok Abu Bakar mai tanya dia, awak yang keluar ni? Aku lapar perut. Nabi sebut, oh aku pun sama. Abu Bakar kata, duk sat. Sayyidina Umar pun mai, aku pun lapar juga. Dia kata 3 orang lapar. Lepas tu mereka pergi mana? Cerita ini akan dikontinukan pada episod yang akan datang. Aku qali hadza, apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang buruk itu datangnya daripada di sini, walhal ianya tetap datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.